Okey, dah mula dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam keluarga Malaysia diucapkan kepada penonton setia Iris Wanita. Dan saya pengacara anda hari ini, Azura Mokhtar, dan juga... Biasalah, kita berdua je, tak ada orang lain. InsyaAllah lah. Kalau dia orang suka kita orang, kita lama lagi. Kita lama lagi lah. Ya, kalau penonton juga support kita orang, kita punya siaran ni akan berpanjangan. Jadi berpanjangan ni sebenarnya sangat sinonim dengan tajuk kita pada hari ini. Sebab apa? Kita nak ada satu benda yang kukuh dan berpanjangan. Apakah benda itu? Biarkan dulu. Apa pun yang nak ya. Nampak perasan tak? Kita sekarang ni rasa macam satu yang macam refreshment. Rasa macam segar je dengan set baru kita ni kan. Ya, nampak cantik kan? Cantik. Look fresh. Yes. Baju kita juga kan. Color-color yang pastel ni. Apa pun macam mana Yana tadi perjalanan nak ke Angkasa Puri ni? Alhamdulillah lancar. Memandangkan kita pun dah masuk bulan Oktober kan, bulan baru. Ya, betul. Jadi kan kita rasa macam kita punya perjalanan lancar, bajet pun lancar. Bajet. Sebab ada kena-mena ni kita nak cakap ni. Tu apa yang nak kita bincangkan hari ni kan. Bajet kita lancar. Lepas tu mungkin kita banyak berdoa kot. Betul tu. Apa pun memasuki hari yang baru, bulan yang baru ni, seperti yang kita tahu ya, di akhir tahun ni kita akan mengalami perubahan monsun, di mana monsun timur laut akan melanda lah. Jadi disarankan kepada anda supaya berjaga-jaga dan sentiasa bersiap sedia kan. Kita tak tahu apa yang terjadi dengan hujan yang lebat ni, mungkin akan mengalami banjir kilat dan sebagainya. Jadi teruskan menjaga diri anda dan juga keluarga lah Yana. So cerita pasal keluarga, diri sendiri kan, macam saya cakap tadi, bajet. Dia ada kena dengan topik kita hari ini, iaitu apa wanita mahu. Apa wanita mahu dalam konteks bajet tahun 2023. Kan kita nak menjelang pembentangan bajet kan. So benda ni ada kena-mengena juga, iaitu persediaan. Betul. Dan untuk makluman anda semua, kita akan akan menghadiri dengan pembentangan bajet lah pada 7 Oktober ini, iaitu pada hari Jumaat. Jadi di situ kita mengharapkanlah semoga ianya memberi satu manfaat kepada kita keluarga Malaysia dan akan membantu lebih banyak lagi keluarga Malaysia dalam pelbagai bidang, terutama yang ekonomi kita ataupun dan sebagainya kan. Okey, jadi itu yang ingin kita bincangkan pada hari ini dengan lebih lanjut lah kan. Jadi kepada anda di luar sana yang menonton Iris Wanita dari rumah, jangan lupa di TV1, dan anda juga yang mungkin keluar berjalan-jalan bersama keluarga, tak sempat nak tengok dekat TV kan, boleh juga menyaksikan kami secara atas talian di RTM Klik. Dan yang tak sempat juga nak tengok dekat RTM Klik, boleh tengok ulang siarnya pada malam ini jam 11 malam di TV1. Apa lagi kan? Dekat saluran best pun ada juga. Pukul 4 petang. Pukul 4 petang nanti. Mana-mana pun ada. Tapi sebenarnya kita ada tetamu istimewa. Tapi sebelum tu, mari kita tengok kisah inspirasi kita. Siapakah wanita yang memberi inspirasi pada minggu ini? Jom. Tiada jalan mudah ke puncak kejayaan. Dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang menjadikan perniagaan pasar malam sebagai sumber rezeki, sentiasa mengingatkan diri pengarah urusan Zenita Global tentang asal-usulnya. Usah malu seandainya perlu bermula dari bawah dengan susah payah kerana kejayaan yang bakal diraih akan menjadi lebih bermakna. Itu perkongsian Zunita Ramli, ahli perniagaan kelahiran Malaysia yang kini melanjutkan pelajaran di Jepun, terpilih sebagai antara 10 wanita hebat Fantastic Woman di negara-negara Asia Tenggara ASEAN oleh ASEAN Japan Center, sekaligus memberikan inspirasi kepada anak muda lain untuk memajukan diri. Bermula dari bawah, diusung ke mana-mana mengikut bapanya berniaga di pasar malam, menaiki van, berjemur di panas terik dan bertahan ketika ribut petir melanda, menjadi pembekal semangat untuk dia terus mencipta kejayaan.
Tahniah di atas kejayaan gadis muda ini yang merupakan anak orang asli pertama berjaya meraih keputusan cemerlang menggenggam ijazah kelas pertama di universiti terkemuka dunia. Berasal daripada Perak, Shusheri Suki mencipta sejarah daripada suku kaum Semai, berjaya menamatkan pengajian bagi peringkat ijazah sarjana muda kelas pertama dari Bartlett School of Planning di University College London UCL, United Kingdom, UK dalam bidang perancangan bandar dan hartanah, Bachelor of Science, Urban Planning and Real Estate with First Class Honours. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Australia, seorang muslimah dan berhijab telah dipilih menjadi senator seawal usia 27 tahun. Berasal daripada keluarga imigran yang susah dari Afghanistan, Fatima Paiman mencipta sejarah dan kejayaan setelah dilantik sebagai senator Dewan Parlimen Australia. Memetik kata-kata Fatima, bukan sahaja kerana Islamofobia telah digembar-gemburkan oleh media, tetapi saya mahu wanita muda Muslim yang ingin berhijab dapat memakainya dengan rasa bangga. Itu dia antara kisah-kisah inspirasi wanita-wanita hebat negara kita, Yana. Dan kalau kita boleh tengok kebanyakan mereka yang berjaya ini selalunya memang bermula daripada bawah, daripada keperitan hidup itulah yang banyak membantu mereka untuk terus maju ke hadapan, kan. Jadi macam salah satu daripadanya lah, kalau kita tengok berkenaan Zunita Ramli yang merupakan seorang ahli perniagaan yang dikenali di Jepun dan kini melanjutkan pelajaran di Jepun. Ianya bermula daripada pasar malam kan, meneman bapanya berniaga di pasar malam, tetapi beliau tidak pernah malu dengan kehidupannya. Daripada bawah belajar dan di situlah kita akan berjaya. Jadi jangan malu. Daripada tak pernah berjalan dan tak pernah memulakan apa-apa, baik kita mulakan, biar lambat asalkan kita berjaya. Betul. Kan. Okey, so sekarang ni siapa yang tak follow lagi lah, tiba-tiba nak cakap lagi. Siapa tak follow lagi media sosial kita? Jangan lupa, kita ada Facebook tau. Kita ada Facebook Iris Wanita, kita ada Instagram Iris Wanita, kita ada TikTok Iris Wanita dan juga YouTube Iris Wanita pun ada. Mungkin ada yang terlepas, episod yang terlepas yang sebelum ni. So boleh tengok balik boleh lah. tengok balik. Betul. Dan mungkin juga anda yang ingin meluahkan perasaan kepada kami berdua ke, ataupun ingin menyuarakan pendapat tentang Iris Wanita dan apa saja, anda boleh email kami untuk penambahbaikan lagi Iris Wanita. Nak cakap set kita ni nak kena tukar warna lagi ke, boleh saja emailkan kepada kami di iris.wanita@gmail.com. Okey Jaya, tadi kita dah bercerita tentang inspirasi-inspirasi wanita. Kali ini kita nak berbicara tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan parodi yang telah disediakan ini dan kita kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat pembentangan bajet 2023 untuk keluarga kita. Seperti yang kita maklum, pembelajaran kita pada tahun ini melampau tinggi. Jadi kita nak buat pengurangan sedikit. Yang pertama, kita nak kurangkan berjalan-jalan di luar. Macam itu yang penting. Kalau nak keluar, naik MRT. Yang kedua, makan perbelanjaan mendapur dikurangkan juga. Sebab kita nak makan sekali sehari saja. Mana cukup? Makan nasi sekali sehari je. Ni. Sebagai latihan, makan sehari sekali. Ini dia. Latih dahulu. Apa ni bang? Cekodok je apa? Ni dah sekali sehari makan cekodok je. Mana cukup? Itu latihan dulu. Kau makan nasi. Apa dah? Tu dia. Yana, awak tahu tak, sebenarnya sebelumnya kita nak memulakan rancangan Iris Wanita dan berbicara tentang bajet ni, saya tanya-tanya juga dekat Instagram saya, minta kita punya penonton komen apa yang wanita mahu tentang bajet 2023 ni. Ada yang DM saya ni, yang lelaki cakap, saya tak nak komen apa-apa sebab berkenaan bajet ni wanita selalu betul. Orang je yang akan tentukan kewangan. Tu salah satu. Dan yang lagi satu perempuan pula, kerajaan tolong bagi lebih banyak lagi duit kepada kami supaya boleh membeli emas. Itu antara komen-komen yang saya terima di Instagram, kan. Memang sangat tu. Kan? Tapi kalau kita nak berbicara lagi dengan lebih lanjut mengenai kita punya topik hari ini, iaitu bajet 2023, kita ada tetamu di studio sebenarnya yang telah pun bersedia di sana. Assalamualaikum. Sihat ya? Kita ada kita berdua, Dr. Nurazilah Zainal, seorang pengacara kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, dan juga Puan Nur Hima Aziz, selaku
selaku Presiden Persatuan Wanita Inspirasi Negara WIN. Yes. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang. Dan ini adalah tetamu pertama dalam set kita yang baru. Yang ni. baru. Okey. Kami merasmikan lah. Yeah. Untung tu doktor. Ya, betul kan? Seronok Seronok. Macam mana perjalanan tadi okey? Okey. Okey, Alhamdulillah. Lancar Lancar. okey. Okey, jadi tak sabar-sabar sebenarnya untuk kita bertanya dan berbincang dengan lebih lanjut lagi mengenai topik kita hari ini. Tapi apa pun, kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini di Iris Wanita. Saya, kerajaan dapat memberikan lebih banyak insentif kepada golongan wanita, sama ada yang bujang maupun yang telah berkahwin, untuk menambah pendapatan mereka, terutamanya usahawan muda. Bagi saya mohon kerajaan bagi lebih banyak peluang pekerjaan kepada wanita dan terutamanya supaya macam saya kan tak bekerja kan. Saya sekarang bekerja sendiri. Okay, saya berharap untuk bajet kali ini lebih mementingkan kepada pendidikan dan kesihatan untuk rakyat lah. Tu dia permintaan seorang wanita tak pernah habis. Betul kan? Tak pernah habis. Tapi Sama lah. rata-ratanya kaum wanita ni sebenarnya memanglah mengimpikan kehidupan yang orang kata serba lengkap lah kan. Jadi macam tu jugalah dengan bermulanya dengan pembentangan bajet 2023 ni, tidak dinafikan banyak di antara kita, tidak kiralah sama ada kaum wanita ataupun kaum lelaki, mengharapkan ada sinar baru untuk kita kan. So kalau Zura rasa apa yang Zura harapkan untuk bajet tahun 2023? Okey, kalau macam saya sendiri, saya merupakan seorang wanita yang berkejaya dan juga merupakan seorang ibu. Saya sebenarnya lagi memfokuskan kalau boleh macam tempat-tempat kerja ni menyediakan taska sendiri untuk anak-anak supaya kita ni boleh tengok anak-anak kita dekat depan mata kan. Tak adalah rasa macam tak selesa, rasa macam takut anak-anak macam mana dekat rumah pengasuh atau sebagainya. Jadi bila ada taska dekat tempat kerja tu, lebih rasa macam sedap sikit hati kan. Actually, Kalau Yana sebenarnya ada dah taska tu kan, tapi tak kalau boleh menyeluruh lagi lah. Banyakkan lagi. Ya, sebab Betul. Tapi sebenarnya kita tak nak cerita pasal bukan kita nak bercerita. Betul, kita nak cakap pada yang pakar ni. Kita nak tanya tetamu jemputan kita. Kita nak tanya soalan terus kepada Dr. Lala. Kita kata Dr. Lala pun boleh. Kan rupanya ada panggilan manja daripada Dr. Lala. Muda lagi, baru 33 nak masuk 34. 33 tahun. Ya Allah, mudanya. Tapi tak apa, dia punya pengetahuan dia luas. Okey. InsyaAllah. Kita nak tanyalah doktor, untuk menjelang bajet tahun 2023 nanti, kalau doktor sendiri dah tengoklah kan, dah mengajar selama 7 tahun dan menjadi seorang rakyat Malaysia selama berapa tahun juga kan, apa yang wanita harapkan? Begitu juga dengan doktor. Doktor harapkan macam mana? Okey, sebenarnya beberapa inisiatif khususnya bantuan kepada wanita telah pun diperkenalkan daripada bajet yang lepas. Jadi saya pastilah mengharapkan insentif-insentif yang diperkenalkan khusus kepada wanita seperti bantuan My Kasih Capital, dari segi penggajian pula iaitu jamin kerja, dan My Kasih Suri. 3 inisiatif ni bagi saya haruslah dipertingkatkan bajetnya dan supaya paru-paru wanita ni lebih diperluaskan manfaat kepada seluruh wanita. Maksudnya diteruskan tapi diperbaiki lagi. Ya, betul. Kalau Puan macam mana buat Puan? Okey. Puan tengah berangan sekejap. Jangan berangan Puan. Bukan, memikirkan apa lagi nak minta. Sebab tadi tanya kan, wanita ni kalau nak kata minta, banyak dia nak minta tu, panjang list. Okey, antaranya. Okey. Kan? Bagi saya, macam doktor, saya rasa yang sedia ada tu kita perbaiki. Dan saya yang minta perbaiki yang tadi? dah ada lah, macam yang dah sedia Yang ada, dah ada lah. Okey. Cuma untuk NGO sendiri, saya rasa kita kena ada
peruntukan yang disalurkan kepada NGO, sebab NGO ni adalah the unsung heroes yang membuat banyak kerja-kerja untuk membantu usahawan, membantu wanita. Kemudian kita pun sebenarnya baru bangkit daripada pandemik COVID-19. Saya rasa bajet-bajet untuk memperkasa wanita, sebab ramai terjejas masa COVID baru ni. Itu harapan saya lah. Banyak kan. Betul lah. Banyak antara kita kaum wanita ke kaum lelaki yang terjejas dengan COVID-19 kan. Dan kalau kita dapat tengok pun pada pembentangan bajet tahun 2022, kerajaan banyak menyalurkan kewangan dan dia merupakan bajet yang tertinggi dalam sejarah negara kita kan. Cuma tahun ni kita tak tahu, mungkin akan ditambah lagi ke atau sebagainya. Tapi pada pandangan Dr. Lala sendirilah, bagaimana doktor melihat perkembangan ekonomi negara kita pada ketika ini? Okey, melihatkan pembukaan ekonomi semula, saya kira hampir 99% sektor ekonomi sudah pun dibuka semula, sempadan antarabangsa juga sudah pun dibuka semula. Jadi pada pandangan saya, ekonomi kita walaupun berada dalam fasa pemulihan, tetapi situasi ini sekarang ekonomi kita berada pada tahap yang sangat baik. Okey, apabila pernyataan ekonomi yang sangat baik ini, kita boleh rujuk kepada kadar keluaran dalam negara kasar kita, iaitu KDNK kita. Jika dibandingkan paras KDNK kita pada pelaksanaan PKP yang lepas, KDNK kita berada pada tahap negatif, di mana sangat tak baguslah untuk ekonomi negara. Tetapi keadaan ini telah pun meningkat KDNK kita, dan baru-baru ini pada suku tahun yang pertama untuk tahun ini, kadar KDNK negara kita bernilai 5%, daripada negatif dan naik kepada positif 5%, dan 5% ni dia telah meningkat kepada suku tahun yang kedua, iaitu 8.9%. Jadi antara faktor-faktor penyumbang kadar KDNK negara kita, yang pertamanya sudah tentulah kadar pengangguran telah pun menurun jika dibandingkan dengan sewaktu PKP dilaksanakan. Kadar pengangguran kita bersamaan dengan 6% ataupun bersamaan dengan 700,000 rakyat yang hilang pekerjaan. Tetapi kadar ini telah pun menurun ke tahap 3.4% sahaja tahap pengangguran kita yang sekarang. Itu faktor yang pertama lah. Faktor yang kedua, nilai ekspor kita juga semakin meningkat pada tahap 34%. Dan faktor yang ketiga adalah pelaburan asing langsung ataupun dalam bahasa Inggeris foreign direct investment juga telah mencatatkan nilai yang positif dan terus meningkat. Jadi ketiga-tiga faktor inilah merupakan faktor utama yang menyumbang peningkatan KDNK negara kita. Kalau doktor tengok sendirilah kan tentang negara kita, apa yang kita fokuskan pada hari ini tentang negara kita, di mana negara kita juga tidak terkecuali daripada menghadapi inflasi. Walau bagaimanapun kalau kita tengok daripada Julai sehingga Ogos, inflasi kita meningkat ke paras 4.7%. Pada pandangan doktor sendiri, ada yang mengatakan inflasi di negara kita masih berada di tahap yang baik dan rendah. Apa pandangan doktor mengenai? Okey, sebenarnya kerajaan melalui Bank Negara Malaysia, kalau saya rasa semua orang pun sudah maklum, kerajaan akan mengawal ataupun merancakkan ekonomi negara melalui pengawalan kadar OPR. Jadinya apabila OPR rendah, masyarakat akan, walaupun harga barang tinggi, masyarakat masih boleh membeli lagi. Itu petanda yang tidak baik, kerana itu adalah inflasi tinggi. Jadi disebabkan itulah kerajaan melalui Bank Negara harus meningkatkan lagi OPR, jadinya dia boleh mengawal ataupun melandaikan lagi kadar inflasi negara kita. Ni yang kena bijak memilih ni, bijak membeli kan, nak mengelakkan inflasi tu. Tapi sebenarnya kita kena berbelanja kan. Memang kita perlu berbelanja untuk meneruskan ekonomi kita, tapi bila terlalu banyak duit dan kita berbelanja, permintaan tu terlebih dan barangnya tak ada, itu yang jadi inflasi. Tapi kita nak tanya juga soalan dekat Puan tapi bukan sekarang, selepas ini. Di sebalik wajah yang lemah lembut dan sopan santun ini, tersembunyi sifat tegas sebagai anggota penguatkuasa maritim. Nama Aida Arzahari melonjak naik apabila beliau mencatat sejarah sebagai wanita pertama negara dilantik sebagai pegawai memerintah KM Nyalau yang berpangkalan di Lumut, Perak dalam majlis sambutan ulang tahun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ke-13 dan perbarisan tamat latihan di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah AMSAS pada tahun 2018. Meskipun anak sulung daripada 3 orang adik-beradik ini memiliki
memiliki ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Dia tetap ingin meneruskan legasi arwah bapanya yang pernah berkhidmat dalam pasukan keselamatan negara yang merupakan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Besar saya menceburi bidang maritim. Ibu saya berimpian untuk melihat anaknya menyambung legasi arwah abah saya sebagai anggota tentera laut. Masuk bidang ni hanya untuk memenuhi impian ibu sahaja, bukan minat saya, dan tidak ada pun dalam saya punya bucket list kadar memenuhi impian ibu untuk tengok anaknya menyambung legasi arwah abah. Masa saya untuk menamatkan latihan tu ada dia punya pancaroban lah. Maksudnya dalam keadaan seminggu dua tu saya masih lagi tak mahu sebenarnya. Masih lagi minta daripada ibu untuk keluar daripada pusat latihan sebab saya kata ini bukan saya punya minat. So bila untuk memenuhi ni saya kata untuk pusingkan saya punya kehidupan lebih kurang 360 darjah untuk sekadar untuk merealisasikan impian ibu saya. Tapi saya berfikir balik untuk saya dah kehilangan seseorang dan saya hanya ada ibu. Kerana ibu je, kerana doa dia, saya sampai ke tahap ini. Dan saya capai lebih dari apa yang saya bayangkan. Dengan keadaan yang sekarang, tidak terbayang untuk saya menjadi pegawai pemerintah pertama di negara. Jadi ibu segala-galanya, dia yang bagi saya semangat untuk tak keluar dan teruskan perjuangan saya dalam latihan. Alhamdulillah saya tamat latihan dengan jayanya dan saya menerima juga anugerah sebagai pelajar akademik terbaik untuk saya punya siri lah, pengambilan siri kelima tahun 2012. Pesanan arwah bapanya mahu beliau menjaga keluarga dan menjadi yang terbaik antara yang terbaik merupakan azimat yang kuat buatnya setiap kali berasa putus asa. Saya bangkitkan semangat apabila saya terima keadaan tekanan. Satu perkara yang saya selalu fikir adalah yang selalu saya ingatkan diri saya, setiap masalah yang terjadi adalah peluang. Dan setiap kali ini saya akan ingat kata-kata arwah abah saya supaya selalu jadi orang yang terbaik di kalangan orang yang terbaik. Sebab kita sentiasa dikelilingi orang-orang yang terbaik. Untuk jadi lebih baik, kita harus lagi terbaik daripada orang di kalangan orang yang terbaik. Anak kelahiran Perlis ini menyertai Maritim Malaysia pada 23 April 2012 sebagai pegawai pelatih dan pernah berkhidmat di Kota Kinabalu, Sabah. Kini, Lieutenant Commander Maritim Aida Arzahari memegang jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim. Pertama kali saya diperjawatkan sebagai pegawai pemerintah, saya ditugaskan Search and Rescue. Itu pengalaman pertama saya untuk pergi Search and Rescue masa yang jatuh laut. Satu pengalaman yang saya takkan lupakan lah. Walaupun sebenarnya saya di dalam Maritim Malaysia ni sepanjang 8 tahun saya berkhidmat di dalam agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Bila melalui ombak yang besar, beralun, kapal dengan keadaan tidak stabil. Itu momen yang saya rasa hanya orang yang di laut, dan itu je pengalaman yang tidak boleh sama dengan orang lain lah. Selain itu juga momen-momen ini adalah bila beroperasi kita menggeledah. Setiap kali membuat penggeledahan dia berbeza-beza. Setiap operasi yang kita keluar, benda yang takkan saya lupakan lah. Dengan kejayaan Aida ini akan menjadi inspirasi kepada wanita lain untuk menonjol dan mencapai kejayaan walaupun berada dalam bidang dimonopoli lelaki, dan membuktikan wanita juga berkebolehan menjaga keamanan negara. Untuk mencuburi bidang penguatkuasaan, lebih kepada yang memerlukan keadaan fizikal yang sangat
kata sangat tough yang ni, semua perkara itu boleh dibentuk. Tapi untuk masa sekarang, peradaban-peradaban di luar sana untuk bersaing antara satu sama lain sangat tinggi. So tidak perlu memilih bidang yang betul-betul orang kata apa yang kamu belajar itu yang kamu perlu. Tak, sebenarnya minat tu sebenarnya boleh dipupuk. Bukan minat tu atas dasar kita perlu macam mana kena flow, ikut flow tu juga. Tak. Sebab itu benda yang saya rasa, perkara yang saya dah alami daripada bidang perakaunan dan saya tukar bidang lebih kurang kita panggil bidang kelautan yang memerlukan fizik ke bidang penguasaan. So, perkara itu telah terbukti dengan ramai sangat wanita-wanita yang telah mengukir nama. Yang penting positive thinking tu yang sangat penting. Bila kita siapkan mental kita secara positif, fizikal kita juga akan terima secara positif dan akan membawa kita ke arah yang positif, dan benda tu dengan secara sealiran akan berikan kita satu impak yang sangat besar. Dia Lieutenant Commander Maritim Aida Arsahari. Bajet tahun 2023 adalah ada supaya kerajaan dapat fikir semula dari segi harga bahan mentah yang sekarang makin naik. Kami agak terasa dari segi harga bahan mentah makin lama makin naik. Dalam tahun ni saja sudah beberapa kali sudah naik, jadi kami terpaksa bear the cost. Okey, kalau boleh kita dapatkan bantu untuk orang-orang susah lah. Macam sekarang ni banyak pandemik kan, kita pandemik ni banyak orang susah, jadi kita patut bantu mereka. Saya harapkan kerajaan dapat membantu dari segi pendidikan, kemudahan barang-barang kami untuk membelajar dengan lebih tenang, dan membantu kami dari segi kewangan juga boleh untuk student-student supaya mereka tidak bersusah payah untuk mencari kerja part time. Baik, itu antara luahan perasaan wanita di luar sana. Katanya barang dah makin naik kan, duit rasa rendah, rasa kecil. Betul. Tapi kita nak tanya juga, tapi doktor cakap tadi keluaran dalam negeri kasar meningkat akibat daripada pemulihan ekonomi, iaitu bajet daripada tahun 2022 dah dikeluarkan, jadi hasilnya meningkat. Itu pandangan doktor dan pakar ekonomi. Sekarang kita nak tanya pula selaku Presiden Wanita Inspirasi Negara. Okey, Puan Nurhimah disapa mesra seperti Kak Imah. Kak Imah kan. Boleh. Okey, Kak Imah cakap jadi kita nak tahulah pasal katanya semua rasa barang naik. Betul. Duit kita rasa rendah. Betul ke? Betul. Okey, dia macam ni. Selalunya orang cakap wanita ni menteri keuangan di rumah. Jadi ini kita dengar tadi daripada pakar, ini pakar daripada rumah. Okey. Kalau dulu RM50 boleh penuh bakul. Hari ni RM50 tak tahulah berapa banyak barang je, 2-3 dah. Kalau satu troli tu penuh dah dekat 500 takkan ni lah. Jadi pandangan saya lah hari ni kalau kita tengok, dan bila kita bercakap pasal harga naik ni, kadang-kadang kita pun pelik. Kita kata kita ada kementerian yang agensi yang mengawal, tapi bila musim raya harga jadi tak terkawal. Kita pun sebenarnya kadang-kadang rasa macam pelik. Kata sebab makcik-makcik ni ataupun kakak-kakak yang menteri kewangan di rumah ni, dia tak faham pasal KDNK, OPR, bank turun naik ke lantak P lah. Dia tahu kenapa aku pergi pasar tak ada telur. Faham? Kenapa pergi pasar tak ada ayam. So inilah isu-isu yang sebenarnya yang untuk menteri kewangan di rumah ni sangat-sangat tertekan. Okay, kita nak sediakan, sebab memang kita kena sediakan makanan dekat rumah. Tapi kalau dengan RM50 hari ni kita sarden pun satu tin RM8 sarden satu tin RM8, yang kecil RM6.30. So kalau kita tengok harga dah tak menasabah. Harga nasi lemak makan pagi dah macam makan tengah hari.
Betul. Ini adalah impak yang bagi saya sangat-sangat buruk lah. Hari ni kalau pegang satu kerja, memang susah untuk survive, actually kalau duduk di dalam bandar. Okay? Dan saya perasan, sebab saya pun selalu travel, saya perasan cost of living ni sebenarnya bukan mahal di bandar saja. Saya terperanjat bila saya pergi di luar bandar, di Pahang, di Terengganu, harga makan sama macam dekat bandar. Kalau dulu kita boleh kata bila kita pergi luar bandar harga murah, sebenarnya tak ada. Saya boleh tengok beberapa bandar besar macam Terengganu, harga makan sama macam kat KL. Makan pagi pun nak dekat RM10. Jadi kalau kita kata makan satu hari, kalau tengok Paradi tadi, dia kata makan sekali, saya rasa impak bagusnya ramai orang yang akan kurus lah. Okay? Kurus ni kalau kurus sihat tak apa, kalau kurus penyakit sebab tak cukup makanan kan. Jadi bila kita tengok pada keadaan macam ni, saya rasa satu inisiatif lah perlu diambil oleh pihak kerajaan atau mereka yang berwajib untuk memastikan barang-barang yang kita subsidikan ni bukan hanya untuk B40. Saya minta maaf, saya bukan against B40, tetapi bila kita bercakap pasal COVID-19, pukul rata. Sebenarnya semua terjejas. Sama ada UT20, sama ada UM40 atau B40 ke, you are still struggling out there. Kita semua masih terkapal-kapal, masih masih sedang usaha. Actually yang bekerja sendiri, yang tak ada pendapatan, saya rasa dia punya pengawalan ataupun pemantauan tu kena menyeluruh, kena kerap turun ke lapangan dan tengok harga-harga yang di pasar ni. Kadang-kadang kalau dulu kita kata ikan gembong boleh dapat RM13, RM10, kira ikan murah lah. Sekarang dah tak ada dah, RM20. So kat sini cuba kita fikir, kita nak membentuk keluarga Malaysia yang lebih baik, keluarga Malaysia yang lebih sihat, yang lebih bagus. Saya rasa kena ada inisiatif dan NGO pun kena ada peranan di mana kita boleh membantu wanita-wanita ini menambah baik skill yang mereka ada. Sebab kadang-kadang yang berhenti kerja ni mungkin dia accountant, tetapi dia ada skill baru, dia boleh buat baking di rumah. Berbagai kerja lah yang boleh dilakukan untuk menambah sekarang ni dengan jaminan kerja dan sebagainya, kita kena banyakkan program-program melalui NGO supaya memperkasa wanita, sama ada mereka belajar untuk meraih pendapatan baru ataupun untuk keluarga sendiri. Okey, tapi inilah realiti yang perlu ditelan oleh kita keluarga Malaysia. Bukan kita nak mengatakan yang apa yang bantuan yang telah diberikan ni tidak cukup ataupun kita ni tidak bersyukur atau sebagainya, tetapi kemelut yang melanda negara ataupun dunia memang kita rasai. Macam tadi Puan Nur Himah katakan, beli barang RM50 tak penuh bakul pun. Kalau dulu penuh bakul kan. Tapi kalau kita melihat kepada situasi terkini doktor, ada yang mengatakan pada tahun 2023 kita akan mengalami masalah kemelesetan ekonomi, dan sekarang pun kita boleh dapat lihat di mana kita mengalami krisis makanan akibat daripada krisis di Ukraine. Jadi mungkinkah tahun 2023 ini adakah benar akan terjadinya kemelesetan ekonomi? Okey, pada pendapat saya, pokok pangkalnya kerajaan itu sendiri haruslah memainkan peranan yang penting. Okey, terutamanya apabila dalam belanjawan yang akan datanglah pada 7 Oktober nanti, kerajaan itu sendiri haruslah menghasilkan mungkin inisiatif baru dari segi kawalan harga makanan dan juga bekalan makanan. Kebiasaannya harga makanan ini akan meningkat apabila bekalan itu tidak mencukupi. Bila bekalan makanan tidak mencukupi, supplier ini akan tend to naik hargalah, because of bekalan tak cukup, jadi orang berebut-rebut. Harga tu akan jadi meningkat. Jadi bagi pendapat saya, kerajaan tu sendiri haruslah memainkan peranan dari segi kawalan harga dan juga bekalan ataupun rantaian makanan tu sendiri. Dan kita sebagai rakyat juga doktor perlu bersedialah dengan mengalami apa kemungkinan yang mungkin akan kita alami pada tahun 2023. Berbalik kepada Puan Nur Himah, seperti yang Puan Nur Himah katakan, kita sebagai keluarga Malaysia tak bolehlah sentiasa macam menunggu bantuan kerajaan semata-mata, tetapi kita juga perlu berusaha untuk mungkin buat kerja part time ke, ataupun apa yang mungkin boleh dilakukan oleh kaum wanita yang bergelar suri rumah. Apa yang boleh mereka lakukan? Antara inisiatif yang kita buat sendiri di bawah Wanita Inspirasi Negara, sebenarnya kita ada inisiatif, contohnya kita menggalakkan wanita
menternak arnab di rumah. Wah. Jadi daripada hasil arnab tu dia orang boleh makan sendiri. Jadi tak payah gaduh ayam naik harga ke, tak apa. Dia boleh makan arnab. Dan juga saya sebenarnya baru habis roadshow Jelajah Tapak Wanita. Terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Wanita yang telah memberi peruntukan untuk kita jelajah satu Malaysia, educate wanita. Jadi walaupun kita kata kita ajar pasal arnab, tapi apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah guna pakai apa yang ada di sekeliling kita. Tanah yang ada, walaupun sekakang kera. Sebab hari ni kita boleh tanam pokok, hidroponik. Saya sekarang ni baru Google, tengok boleh tanam pokok dalam bekas-bekas botol air. So kita nak educate wanita. Kalau dulu kita pernah ada satu ketika pada zaman di mana kita ada bumi hijau, di mana kita digalakkan menanam, kenapa hari ni kita tak boleh buat? Hari ni kita dah canggih, kita ada hidroponik, kita ada kata orang baja kompos, ada beberapa NGO yang mengajar, kita boleh Google macam mana nak buat baja kompos. Jadi apa yang saya nak pesan kepada wanita di luar sana, jangan terlalu mengharap subsidi. Kita sendiri kena ada inisiatif, kena ada inisiatif untuk jadi kreatif dan jadi inovatif di rumah kita. Bercakap dengan Puan katakan wanita perlu kreatif. Nampak, wanita perlu kreatif dalam mencari rezeki dan sebagainya, mungkin side income ke. Dan kita bercakap pasal kreatif ni, kita ada segmen Me Time di mana dekat sini ada seorang wanita yang seawal usia 11 tahun dah mula mengait dan akhirnya ia menjadi sumber pendapatan. Nak tengok? Jom kita tengok video yang telah disediakan ini. Saya Zakia. Hobi saya mengait ataupun juga dikenali sebagai crochet. Saya mula mengait ketika umur saya 11 tahun. Saya belajar daripada arwah mak saya. Mak saya sebenarnya dia tak bagi pun saya belajar. So, masa tu saya sekolah rendah. Jadi biasa budak-budak sekolah rendah ni dia orang bermain kan. Tapi sebab saya tengok hasil craft mak saya, dia buat masa tu dia buat alas TV. Jadi saya tengok mengait ni satu seni yang unik lah. Sebab kita menggunakan dua bahan je. Ada jarum, ada benang. Kita boleh buat macam-macam. Tapi mak saya tak bagi. Jadi saya sebab saya nak sangat belajar, saya nekat, saya pergi beli benang, saya beli jarum. Lepas tu saya ingat lagi saya duduk depan mak saya cakap, "Ma, ajar saya." Macam tu. Lepas tu dia pun tak boleh nak cakap tak lah kan, sebab saya dah semangat macam tu. Dan mula daripada situlah saya belajar mengait. Bila kita mengait, kita relax, kita santai. Lepas tu saya ada baca artikel, mengait ni adalah salah satu seni craft yang boleh membantu mengurangkan masalah mental, macam depression, stres, emosi. Macam contoh kalau saya balik daripada kerja kan, kat office stres, jadi ada problem dekat office. Bila kita mengait tu, kita boleh fokus sebab mengait ni dia kita kena buat pengiraan, jadi kita kena fokus. Kalau salah kira, produk kita tak jadi. Jadi dengan cara kita fokus, santai-santai tu, pada saya macam me time lah. Kita boleh kurangkan stres, emosi kita pun okey. Mengait ni dia bukan sekadar jadikan sebagai hobi lah. Sebab kalau kita buat produk-produk, banyak demand. Bila kita buat, orang berkenan, orang akan tempah lah. Tapi pada saya juga, crochet ni bukan sekadar hobi, dia juga boleh jadikan sebagai career juga. Sebab kita boleh jadi pengajar bukan setakat secara online, tapi boleh juga secara offline. Kadang-kadang tu kalau ada orang yang kreatif, dia boleh create dia punya pattern sendiri. Pada mereka yang baru nak try mengait, saya macam suggest cubalah, sebab mengait ni dia bukan satu hobi biasa lah. Dia unik dan menarik sebab kita
hanya memerlukan 2 barang je. Dah ada jarum, ada benang, kita dah boleh start mengait. Kalau nak compare hobi lain, contohnya menjahit tu kita perlukan macam mesin jahit. Kat situ dah kos menjahit kan, mesin jahit. Lepas tu nak kena beli gunting, benang, kain. Tapi mengait ni ada jarum dan benang dah boleh mengait. Lepas tu memang ambil masa lah sebab kita nak biasakan kita punya tangan biasa mengait tu, tapi satu hobi yang seronok. Saya peniaga kecil di sini memohon agar kerajaan mempertimbangkanlah nasib peniaga untuk kami dengan keadaan ekonomi sekarang yang inflasi tinggi sekarang. Kalau dapat kerajaan bagi sediakan bantuan untuk kami. Apa yang saya ingin cadangkan kepada kerajaan tentang bajet 2023 nanti, untuk suri rumah sempena masa khususnya, iaitu untuk adakan insentif kepada suri rumah sempena masa. Hanya dengan insentif yang kerajaan bagi ini dapatlah mengurangkan serba sedikit tentang perbelanjaan harian. Untuk tahun 2023 ini, saya mencadangkan agar kerajaan memperuntukkan bajet bagi kerja-kerja pelatihan buat suri rumah dari segi fizikal dan psikologikal. Di samping itu, saya ingin mencadangkan agar kerajaan membangunkan pusat-pusat komuniti buat suri rumah supaya suri rumah dapat memberdaya antara satu sama lain. Kembali lagi dalam Iris Wanita dan anda masih bersama saya dan juga Yana Samsudin dan kita ingin bercerita dan tetamu kita juga hari ini dan kita berbicara mengenai bajet 2023, apa yang wanita mahu. Betul. Yana, jika kita sentuh tentang antara orang kata empat teras fokus bajet 2023 pada kali ini adalah memakmurkan rakyat dalam membantu rakyat meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan, dan juga kepada rakyat juga dalam bidang perniagaan kita untuk meningkatkan lagi ekonomi negara kita dan juga memperkukuh institusi kerajaan. Dan empat ni sangat penting. Betul. Ianya adalah sangat penting kepada negara kita supaya negara kita ni tiada rakyat yang keciciran. Okey, kita kembali kepada kita punya tetamu balik dan kita ingin bertanya kepada doktor lah. Apakah antara mungkin langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh rakyat bagi memperkasakan lagi sektor ekonomi negara kita, ataupun mungkin juga kerajaan juga boleh melakukan sesuatu kepada rakyat dalam memberi peluang pekerjaan kepada rakyat kita? Apa yang boleh dilakukan? Dari segi peluang pekerjaan mungkin sebenarnya dari segi peluang pekerjaan ni saya percaya dengan keadaan ekonomi kita yang sekarang sudah makin pulih dan berada pada paras yang baik, sebenarnya banyak peluang pekerjaan di luar sana. Tetapi yang menjadi permasalahannya sekarang adalah peluang pekerjaan tu, maklumat tu tidak sampai terus kepada wanita terutamanya. Jadi pada pandangan saya lebih eloklah jika kerajaan menubuhkan satu jawatankuasa, menubuhkan platform di mana platform ni akan menghubungkan majikan-majikan yang ingin menawarkan peluang pekerjaan, di mana para wanita ni boleh refer terus kepada platform tu sebarang pekerjaan yang ditawarkanlah. Dan sebagai contoh, baru-baru ni satu karnival kerjaya dan keusahawanan telah dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Masyarakat dan Keluarga, di mana karnival kerjaya ni di sini karnival ni mereka menawarkan peluang, mereka mempamerkan peluang pekerjaan, kursus-kursus bagi membimbing usahawan wanita, kursus bagaimana nak menguruskan keuangan dalam perniagaan. Jadi di pameran sebeginilah wanita-wanita boleh pergi ke pameran tersebut bagi mendapatkan maklumat-maklumat peluang pekerjaan yang sedia adalah. Itu yang pertamanya. Dan sebenarnya yang kedua, kerajaan kita melalui bajet yang lepas juga telah menubuhkan atau memperkenalkan inisiatif jamin kerja, di mana melalui inisiatif jamin kerja ni kerajaan memberikan insentif kepada majikan, di mana kerajaan akan membayar 30% daripada gaji
kepada majikan untuk supaya majikan ni tidak buang kerja lah. Dan yang bagusnya program jamin kerja ni dia memfokuskan golongan rentan di mana wanita merupakan salah satu kategori dalam golongan rentan ni. Jadi saya berpendapat inisiatif jamin kerja ni haruslah diteruskan dan mungkin peruntukan ni perlu diperluas lagi. Betul, banyak sebenarnya peluang pekerjaan yang kerajaan telah sediakan. Kita ada MyStep dan sebagainya, kita ada bantuan ibu mula untuk kita punya golongan belia kan, pelbagai kan. Tapi kita dah cukup masa dah sebenarnya, kita dah di penghujung. Rancangan kita nak ucapkan terima kasih pada Puan dan juga Dr. kerana sudi datang ke rumah kita Iris Wanita ini, dan insyaAllah Minggu hadapan kita akan berjumpa lagi. Kita tak tahu topik apa, tak tahu, yang penting pastinya memberi inspirasi kepada anda semua. Terima kasih dan terima kasih tetamu dan apapun apa yang kita harapkan, semoga bajet 2023 pada tahun ini akan memberikan sinar untuk kita keluarga Malaysia. Jadi terima kasih diucapkan juga kepada penonton kita, penonton setia Iris Wanita kerana telah bersama kami sepanjang 1 jam ini. Kita jumpa lagi minggu depan dan jangan lupa saksikan pembentangan bajet pada tahun 2020, pembentangan bajet 2023 pada Jumaat ini 7 Oktober hanya di RTM. Okey, saya Azura Mokhtar dan rakan pengacara saya Yana Samsudin melaburkan tirai hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.